wajib ada perkataan cos theta sebab dia dot product. Dia adalah dot product. Yang kedua, awak boleh kira word dengan menggunakan graph force displacement area under the graph lah. Okay, lepas tu 5.2 you belajar pasal konsep conservation of energy. Jadi energi yang kita nak tengok adalah mechanical energy. Bila sebut mechanical energy, energi apa? Siapa tengok video saya pun tahu. Energi apa? Mechanical energy. Cepat. Kelas, cakap lah. Potential energy. Betul. Lagi satu? Kinetic energy. Betul, correct. Ada dua jenis mechanical energy iaitu potential dengan kinetic. Jadi kita tak bincang lah tenaga haba ke, tenaga bunyi ke, tak dibincang di sini. So kita hanya bincang mechanical energy saja iaitu potential, gravitational potential energy, tenaga keupayaan dan kinetic energy, tenaga kinetik. Dan state work energy theorem iaitu hubungan di antara kerja dengan tenaga kinetik. Iaitu work adalah kerja. Kerja di sini adalah work total dengan perubahan tenaga kinetik. Lepas tu awak belajar mengenai power. Senang je. Tajuk ni sangat mudah. Power ada dua jenis. Okay, power average dengan power instantaneous. Apa beza power average dengan power instantaneous? Bila kita sebut instantaneous, refer apa? Dia mewakili apa? Power at particular time. Power at particular time. Boleh tu? Boleh tak? Kelas? Boleh. Boleh. Satu keyword. Sekarang saya nak ajar awak keyword. Ambil highlighter, work, define as ni. Dot product, between force and displacement. Okay, highlight. Okay, satu. Yang kedua, dia adalah ni formula ni. Kita tak akan guna F dot S sebab pelajar tak akan tulisnya tanda vektor F dengan S ni. So kalau awak pergi tulis W sama dengan FF, kira salah. Salah. Sepatutnya W adalah FF cos theta. Sebab theta tu tidak semestinya satu nilai dia. Nilai cos theta tidak semestinya satu. Dia nilai dia satu pada ketika bila? Bila nilai cos theta sama dengan satu? Cos sama dengan kosong. Cos kosong. Cos kosong. Bila masa cos kosong? Bila nilai cos theta di zero? Force sama dengan same direction. Oleh kerana force tu skala ke vektor? Force skala ke vektor? Vektor. Kalau dia vektor, dia ada arah. Betul? Dia ada direction. Betul? Okay. S tu apa benda? Distance ke displacement? Displacement. Okay, displacement kan? Okay. Jadi distance adalah displacement. Bukan distance. S tu adalah displacement. Maka dia ada direction juga. Dia bukan distance. Dia faham So kalau jadi kalau theta dia kosong, itu bermaksud pada masa itu work dia macam mana? Kalau theta kosong. Ataupun kita boleh kata force same dengan apa? S kan? Cikgu cakap adik, work pada masa ni adalah maksimum. Pada masa tu work adalah maksimum. Bila masa work jadi zero? Bila masa work ni jadi zero? Bila? Bila work ni jadi zero? Bila? Perpendicular. Done by a vertical force. Iaitu theta dia mesti berapa? 90. Jadi kalau arah theta tu apa cikgu? Sudut antara F dengan S iaitu force dengan displacement. Kalau F dengan S arah dia 90 darjah dia punya perbezaan sudut antara dua daya itu, maka kita akan dapat work dia zero. Okay. Work zero apa lagi? Bila masa lagi work akan jadi zero? Untuk jawab soalan objektif ni, work bila work lagi zero? Bila? Bila work zero? Bila satu theta dia cos 90 degree iaitu F dengan S perpendicular. Itu maksud dia. Mungkin dia tak bagi sudut, dia tulis apa perkataan? Perpendicular. F dengan S. Lagi apa? Tidak ada displacement. Contoh awak tolak dinding. Berlaku tak pergerakan dinding tu?
So tidak ada displacement, maka work dia zero juga. Okay, saya harap awak faham. Poin yang kedua, work ini adalah walaupun dia adalah dot product dua vektor, tapi hasil work ni adalah skala, dia tidak arah, tidak ada direction. Walaupun F ni vektor, S ni vektor. Sebab apa dia dapat skala? Sebab awak belajar dari chapter 1, ni kita panggil dot product. Dot product, hasil dia adalah skala. So work tu adalah skala, kena tahu yang ni. Okay, next. Okay, ni work juga boleh kira melalui area under the graph. Graph apa? Fs lah. Okay, apa saya cakap tadi dah ada kat sini, awak boleh study. Okay, next. Ini saya pun dah cakap dah tadi. Okay, ini saya ada terang dalam nota saya. So, saya cuma nak cakap kat awak. Bila awak nak kira work, formula basic dia adalah, ni formula basic dia. Formula basic work. Jadi nak kira kerja ni, kerja ada berapa jenis? Ada berapa jenis kerja? 5. 5 jenis. Dia bergantung kepada apa? Force. Force, betul. Dia bukan bergantung pada displacement, dia bergantung pada force. Awak belajar dalam chapter force, ada berapa jenis force? 5. 5. Yang pertama apa dia? Normal force. Normal force. Yang kedua? Frictional force. Frictional force. Lagi yang ketiga? Weight. Weight ni nama lain dia apa? Reaction. Gravitational. Gravitational force. Tak ada orang tak tahu pula. Jadi kalau saya nak tanya berat awak, saya tak kata what is your weight, saya kata what is your gravitational force. Awak kena tahu nak kira macam mana gravitational force awak. Guna formula mg saja. Yang keempat apa dia? Apa dia? Tension. Yang kelima apa dia? External force. Okey, bagus. Ada 5 jenis force, bermaksud ada 5 jenis kerja. Asing-asing. Jadi masa awak nak kira work, awak kena tahu awak nak cari kerja apa. Nak cari kerja by normal force ke? By friction force ke? By tension force ke? By gravity force ke? By external force ke? Awak kena tengok soalan. Macam contoh ni. The work done by the 5 Newton force. Ini work done by siapa ni? Dia nak cari ni. Work done by external force. Dia sebab you push ni. You push ni. Ni external force. Ni external force. Cuma kita selalu F external, kita tak tulis lah EFST, kita tulis F saja. Tapi F ni dengan F yang warna oranye ni dengan F warna biru ni tak sama. F warna biru ni formula umum, general. Bila nak kira work, mesti daya, darat dengan displacement. Daya, F tu force. Force tu ada 5 jenis. Kalau dia external force lah. Kalau dia friction lah. Contoh soalan B, work done by frictional force. Kalau kamu nak cari kerja dilakukan oleh frictional force, kamu kena ganti frictional force kat mana? Kat tempat mana? Tempat ni lah. Tempat ni awak ganti dengan siapa? Frictional force. Boleh faham maksud saya? Faham tak faham? Faham Okey. dia. Total work done tu apa benda pula? Total work done ataupun work total ataupun work net. Work net, kerja bersih. Kerja bersih tu apa benda? Kerja bersih ni adalah jumlah semua kerja yang dilakukan dalam sistem itu. Kalau ada 5 daya, makna kelima-lima kerja yang dilakukan oleh kelima-lima daya tu. Total up semua. Kalau ada 2 je daya, maksudnya ada 2 kerja total up semua. Jadi boleh total macam biasa je. Kalau nilai dia positif, positif lah. Nilai negatif, negatif lah. Tak perlu resolve. Adakah perlu resolve? Tidak perlu. Adakah perlu resolve? Kelas? Tak perlu. Tak perlu resolve. No need to resolve. Okay? Work total juga, kita selain daripada kita guna formula work done by normal force, work done by friction force, tambah lagi work done by external force, tambah work done by gravity, tambah gravity what G. Work done by tension, kita tambah semua ini kita panggil work net. Ini kita panggil work net. Or kalau kita tak mau guna tambah satu-satu macam ni boleh. Or kita guna formula asas ni balik. Iaitu kita guna formula nombor biru cikgu buat ni. Work net, work total. Awak kena guna F apa?
Nak guna N ke friction ke apa? F apa yang kita nak guna kalau kita nak cari work total? Kita cari guna apa? F total lah. Sebab kita nak cari work total, F daya yang kita guna tu F total lah. Darab dengan S cos theta. Boleh faham sangat tu? Boleh. Jadi F total tu macam mana cikgu? F total tu resultant force lah. Yang awak dah belajar sebelum ini. Bagaimana awak nak cari resultant force? Resultant force formula dia apa? Summation Fx square plus summation Fy square. Faham tak? Faham tak ni? Faham tak? Ingat tak lagi ni? Ingat. Okey. Jadi daya komponen X kuasa 2 tambah daya komponen Y kuasa 2 itulah resultant force. Baru masuk kat sini. Jadi kalau awak nak kira total force ni dengan menggunakan summation F ni, awak kena resolve lah. Sebab macam mana awak dapat Fx, macam mana dapat Fy kalau tak resolve? Boleh faham tak? Boleh faham? Boleh madam. Boleh faham. Okay, commonly lah, selalunya lah kalau kita nak kira work total ni, net force ni dia bergantung dua, sama ada Fa ataupun Fy. Kalau Fa ada nilai, Fy nya 0 selalunya. Contohlah dekat kes ni. Dalam kes ni, work total ni kita ambil apa? External force dengan friction saja. Kenapa tak ambil normal force dengan gravity? Dekat buku ni kan ada normal force. Kenapa tak ambil normal force dengan gravity? Kenapa tak peduli work done by gravity dengan work done by normal force? Kenapa tak peduli? Boleh bagi tahu saya tak? Sebab F net dia 0. Bukan F net dia 0. F net komponen Y ke? Jadi bagi jelas. Bukan F net 0, F net komponen. Ataupun work done by normal force ni kosong. Kenapa work done by normal force kosong? Sebenarnya awak kena tambah macam ni. Sebenarnya macam ni. Awak kena tambah semua ni. Tapi kenapa tension tak ada lah dalam kes tak ada tali kan? Work done by normal ada tak ada? Cuba awak check. Normal force dia tegak ke atas, betul tak? Displacement ke kanan. Apakah angle antara normal force dengan displacement? 90. Kita tahu kalau theta dia 90, apa jadi pada work dia? Kosong. That's why work done by normal force ni kosong. Sebenarnya kena tambah ni work kosong. Work done by apa tu normal force macam ni. Jadi tambah kosong. Work done by gravity force pula sama juga. Dia tegak ke bawah. Dia dengan displacement 90 darjah, betul tak? Betul. Cos 90 kosong juga. Faham? Faham tak? Faham. That's why lah kita tak ambil kira di sini. Ataupun dalam kes ni cara yang kedua. Kenapa kita nak kira work ni, kita guna F net, kita ambil paksi X saja ni. F tolak friction ni paksi X saja ni. Kenapa tak ambil paksi X saja? Paksi Y pergi mana? Kelas, paksi Y pergi mana? Kalau ikutkan nak kira work total, mesti guna F total, betul tak? F total come daripada Fx dengan Fy, betul tak? Kenapa kita ambil Fx saja ni? Kenapa? Fy dia 0. Betul, Fy dia 0. Kan dia balance, N dengan W ni kan balance. Macam mana tahu dia 0? Nak tahu senang aja, dia bergerak arah mana? Dia motion arah paksi X. Nampak tak? Dia gerak arah horizontal, betul tak? Horizontal ni paksi X lah sayang. So maknanya summation Fx ada nilai, ada motion. Yang summation Fy ni tidak ada motion, kosong. That's why kerja dilakukan oleh daya komponen Y 0. Jadi tak perlulah kita ambil daya komponen Y, terus saja kita ambil daya komponen X untuk kira. Faham atau tidak? Faham, madam. Okey, Beda rasa ada sesuatu kat sini. F net S. Mana cos? Cos dia habis dia ada wajib. Cos theta, betul tak? Theta ada berapa Beda nak sangat? Nak tanya. F net dengan S tu arah dia sama ke? Berlawanan ke macam mana arah dia? F net arah ke mana F net? F net tu arah macam mana? Macam mana kita tahu arah F net? Ada orang tarik mah. Dia nak tahu dah arah F net. Boleh
beritahu saya tak? Nak tahu tu sudut ni, sudut dia berapa? Macam mana tahu arah daya net force? Tak tahu. Siapa jawab tu? Tak tahu. Aduh, hai. Tak tahu. Arah Fnet tu arah motion. Arah Fnet arah apa? Motion. Motion awak ke mana? Ke kanan kan? Ya. So theta dia kosong lah. Arah Fnet ke situ, arah displacement ke situ, sama arah. Okay? Faham? Faham. Settle. Tambah kos kosong kat sini. Jangan mandai buat tiba-tiba hilang kos kosong ni. Jalan kerja tu salah. Berbetulkan nota awak. Okay, next. Okay, saya nak tanya. Okay, contohnya awak boleh buat tak? Example 5.2. Boleh tak? Ada soalan tak? Example 5.2. Kelas. Tak study lagi lah, madam. Macam tu ke jawapan awak kat saya? Kelas. I'm asking you. Ya, madam. Example 5.2. Perlu penerangan ataupun tidak? Tak perlu. Madam tekan, madam. Okay. Perlu, madam. Perlu. Tidak, media skip je. Sebab rasa apa lagi media nak cakap, benda orang dah tahu. Menjadi boring sekejap awak tidur. Okay, now example 5.2. A bulk of mass 20 kg move up. Nampak keyword dia? Move up. Move up. Rough plane. Di sini nampak ada friction. Betul tak? So bila sebut rough plane, incline. Incline you lukis. Incline. Ni buat fizik macam ni. Baca soalan, lukis. Incline, sudut dia 25 darjah. Okay, fine. A, move up. So ada objek, move up. Ini imagination kita. Move up. Ini arah dia. Move up, incline plane. So dia ada friction. Pada sudut tu, it pull by a horizontal force of 250 Newton. Ditarik oleh daya ni. The coefficient of kinetic friction between the board is 0.3. So dia bagi ni apa? Nilai 0.3 ni nilai apa? Mu. Coefficient tu simbol dia mu. Okay. So dia bagi, nampak keyword dia, horizontal. Apa maksud horizontal? Dia tarik macam mana? Dia tarik macam ni. Saya nak tanya, horizontal force ni maksud adakah macam ni? Ataupun macam ni? Yang mana betul? A ke B yang betul? B. A. A. B. Ada kata A, ada kata B. Mana satu betul dah. Sebut betul-betul horizontal. Awak faham tak horizontal tu apa? B. Melintang. Melintang. Melintang tu apa? Mendatar. Horizontal tu mendatar. Tu betul. Dia kan menyondong. So B ke A? B. Bola. B. Ya, betul. B. Jadi awak baca soalan, kalau tak diberi rajah, habislah awak. Betul tak? Tidak fahamnya kan? Cikgu. Susah padam dia ni. Itu sebenarnya. Tarik macam mana entahlah. Soalan pun macam apa ni. Okay. So, itu sebab dia sebut horizontal. Tetapi kelas, you belajar incline plane. Kalau incline plane, paksi X, paksi Y saya, kita lukis kat mana? Kita lukis horizontal ke kita ikut satas condong? Paksi X, paksi Y.
Satu condong. Ya, kita kena ikut satah condong. Lebih senang. Kenapa saya ikut satah condong? Sebab motion dia. Walaupun awak tarik dia secara horizontal ke kanan, tetapi si blok ni tak mungkin nak tembus satah ni. Dia mesti bergerak move up juga. Awak faham maksud saya? Faham. Jadi tetap ini paksi X kamu, tetap ini paksi Y kamu. Sebab dia satah condong ataupun inclined plane. Setakat tu faham atau tidak? Faham, madam. Okey, dah faham baru kita mula buat kerja. Sekarang pertama Madam nak highlight kat sini untuk mengetahui paksi X, paksi Y, senang cerita tengok arah pergerakan. Logik akalnya blok ni satu je. Sama ada dia slide down or slide up. Tak mungkin blok ni pergi kanan. Tembus satah ni. Walaupun awak tarik dia, dia tak akan menebusi satah tu. Box tu, betul tak? Betul. Aduh, janganlah pergi tarik cikgu. Dia macam ni paksi X, paksi Y. Siapa yang awak paksi X tegak macam ni salah. Salah. So, arah dia positif negatif bergantung pada arah motion. Sebab dia move up, so kita ambil ni positif, yang ni negatif lah. Paksi Y tak kisah sebab dia tidak ada gerakan arah paksi Y. Mau commonly kita ambil atas positif, bawah negatif. Setakat tu boleh? Boleh. Next, barulah kita draw daya yang bertindak dekat blocks ni. Ada berapa daya bertindak dekat blocks ni? Saya akan tanya. Satu, external force yang dia bagi 250 Newton, betul? Lagi? Friction. Friction. Mana arah friction? Ke kiri. Macam kita nak tahu arah friction? Berlawanan dengan motion. Betul, dia opposite direction untuk friction mesti opposite motion. Ingat, masuk dalam kepala, kunci kepala awak, track, macam tu. Lagi apa lagi? Normal force. Wait. Yes, normal Wait. force. Normal, mana pink sikit, gegar sikit, mana normal force, lagi apa? Wait. Ada lagi tak? Tak ada dah kan? Ada. Habis? Okey, jadi Allah serabutnya saya punya rajah ni. Inilah rajah dia. Susah nak lukis bagi saya tegak. Normal. Weight. F. Friction. Faham sangat tu? Faham? Faham. Madam. Okay. So ini theta 25 darjah. Ini theta 25 darjah. Siapa tak faham pasal free body diagram cikgu lukis ni? Okay, lepas tu awak tandakan arah motion sebab awak nak tolak tu. Ini positif X tadi kan? Okay. So, lepas awak dah selesai tu, awak bukan nak kira force. Soalan pula. Dia nak cari apa sebenarnya? Jom kita tengok soalan. Dia kata if the board travel 3.8 meter along the plane. Dia bergerak sejauh berapa? Itu S. S dia along the plane. Maknanya S tu arah apa? Allah. Arah mana? Arah mana? Atas. Ini arah S awak. Ini arah S awak. Nampak? Nampak tak? Nampak madam. Along the plane. Along the plane. Dia tak kata horizontal. Along the plane. So, macam tu arah S. So, tahu dah. Now, kita nak tengok kerja. Kalau dapati kerja yang dilakukan oleh work done by on the board by the force F. Mana force F? Ni F ni kan? Okay, now sebelum kita nak kira kerja, kita kena tulis formula basic dia. Apa formula basic dia? Jom kita tulis. Saya awak warna biru formula basic. Okay, now. Awak nak cari work by siapa? Okay, first, work done by F. Ni kan, ni. So, kalau nak cari work done by F ni, awak kena tahu angle antara F dengan S. Apa angle dia?
25, betul tak? Siapa tak tahu kata angle dia 25? Tahu tak kenapa angle dia kenapa 25? Kelas. Awak nampak tak ni? Nampak tak? Awak pernah tak belajar macam tu sudut? Benar. Sudut ni kan? Betul tak? Kan? Ya, madam. Betul. Ya. So sebab tu sudut 25. Jadi senang, tak payah ada perlu Rizah cikgu? Tak Rizah. Cikgu tak suruh Rizah apa. By komponen A, komponen B, tak payah diam sekejap. So what is it F? F kamu tadi berapa ratus Newton dia bagi? Berapa? 250. 250. Darat dengan S 3.8. Kos berapa? Kos Kos 25. Terus dapat jawapan. Ada saya buat resolve? Tak kan? Saya hanya lukis free body diagram berserta sudut. Setakat tu faham? Faham, madam. Okay, good. Orang lain faham tak? Pelajar lain? Girls? Faham. Okay. Work done by gravitational force pula. Apa tu work done by gravity force? Kita buat kotak siap-siap. S macam ni. Bila kita nak kira work, kita buat kotak tempat F, nak letak F apa. Lepas tu S, cos, sudut berapa. Faham? Itu je yang beza antara satu force dengan work dengan work lain. Okay, apa dia? Force apa? Gravity. Okay, gravity. Apa gravity? Dia mg ni lah. mg. Cikgu Rizah tak ni? Cikgu Rizah tak mg cos theta, mg sin theta? Tak, cikgu tak buat pun. Tapi sama mg cikgu buat. S. Cos theta. Theta tu sudut antara siapa? Theta sudut antara siapa? Cikgu tanya. Daya yang terlibat daya apa ni? Gravity kan? Ya. mg dengan S. Okey lah ni mg ya kat sini. Apakah ni S kat sini? Berapa sudut dia daripada sini sampai sini? Berapa sudut dia ni? Berapa? 115 darjah. 90 campur 25 kan? Betul tak? Ya, betul. 90 campur 25 berapa? 100? 115. Pandai. Nampak cikgu Rizah ke? Tak. Wajib sebab itu untuk buat work sangat penting. Free body diagram. Free body diagram tu apa cikgu? Free body diagram ni lah iaitu daya-daya yang bertindak ke objek tu. Setakat tu faham? Faham, madam. Okay, next. Settle work done by gravity. Kita buat WG. Okay, next. Work done. Tekan calculator lah. Work done by friction force. Okay. Bila sebut perkataan friction, okay, kat dalam bracket ni kena letak daya apa, S apa, cos apa. Okay, nak kita tengok. Apakah friction force di sini? Ada dia bagi tak nilai friction force? Dia bagi tak? Ada. Dia tak bagi. Jadi kena cari. Dia tak bagi, kena cari. Macam mana cari friction force? Awak dah belajar dalam tajuk force sebelum ni. Iaitu ada dua cara. Satu, awak boleh guna resultant komponen X ni. Awak boleh guna resultant komponen X ni. Yang kedua, awak boleh guna formula mu n. Dia ada dua cara. Cari friction force berapa cara? Nak cari friction force ada berapa cara? Dua cara. Iaitu okey, tadi lupa nak cakap. Kalau dapat negatif lah nilai dia. Jangan susah hati biar P kat dia negatif. Okey, friction ada dua cara. Satu guna mu n. Kalau guna mu n, kamu kena tahu n dia berapa. Dia bagi tak nilai mu? Dia bagi. So boleh gunalah yang ni. Faham? Faham. Okey, ataupun awak boleh guna summation Fx equals to apa tadi? F cos 20 betul. F X tolak friction tolak WX. Ada panjang. Ini kena resolve. Susah. So terus kita ambil yang nombor satu ni. Mu n. Mu dia berapa? 0.3. N tak tahu berapa. N
Jangan kata N sama mg. N sama apa kat sini ni? Kena cari N. Yang ini kena resolve. Tak upaya daya lah yang ni. Macam mana nak resolve cikgu? Macam mana nak resolve? Jom kita tengok macam mana nak resolve. Okay, macam mana nak resolve? Okay. Tadi kita nampak dia duduk macam tu. Ini N kamu. Betul? Sini ada W. Sini ada F. Sini ada theta. Betul? Kan? Betul? 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 So, summation Fy equals to 0. Lepas tu, apa daya komponen Y di sini? Bagi tahu cikgu, mana daya komponen Y kamu? Mana? Ni betul tak? Ni daya, warna lain tak apa dulu. Macam merah. Ni paksi Y. So, daya apa di atas paksi Y ni? Ada N, betul? Lepas tu Betul. Fy, betul tak? Fy, betul? Fy lagi W apa ni? Wy. WY. Okay. Fy apa dia Fy? Apa Fy? F kalau F F sin F cos. theta. Ya, betul. F sin theta. Apa dia Wy ni? Sudut dia melekat. W cos theta. Sebab dia melekat dengan paksi ni. Theta ni melekat jadi cos. Ni theta duk jauh daripada paksi Y, so jadi sin. So, oleh kerana N dengan ni berlawanan. Ini awak ni positif, ni awak ni negatif. So, tolak W cos theta lagi tolak dengan F sin theta. Okay, F sin theta. Juga pun siapa tak boleh pula dah ni. Baru samakan dengan kosong dan tak cari N dia berapa. Dia dapat cari N tu bawa masuk formula F equals to 0.3N. Boleh faham cakap tu? Boleh, madam. Dah faham, barulah kira work. Baru masuk work. Work sama dengan friction force yang kamu dapat ni. Letak kat sini. Lepas tu darab dengan S. Cos. Cikgu nak tahu sudut dia berapa. Jom kita tengok apa arah sudut dia. Mana friction force kamu? Ni friction force kamu. Mana S kamu? Displacement arah mana? Displacement arah sini, betul tak? Kan? Betul. So, angle dia berapa ni? 180. 180. So, memang akan dapat jawapan negatif nanti. Boleh faham? Boleh. Boleh, madam. Faham. Yang ni boleh kira lah sebab W dia bagi, theta ni, theta 25 darjah lah. F pun dia bagi, so memang boleh kira lah. Okay, next. Settle yang tu. Dah faham? Tu dah faham. Okay, patah balik. Work done by siapa tadi? By frictional force. Okay, work done by normal force. Reaction force ni apa maksud cikgu? Normal force. Work done by normal force. Jom kita tengok. Work done by normal force. Okay, work done by normal force. Jadi dalam bracket S cos sudut. Tengok normal. Ni N, cik N. N. Sudut antara N dengan S berapa ni? Berapa sudut dia antara N dengan S? 90. 90. So tak perlu cari normal terus dapat kosong. Betul tak? Okay. Cakap tu faham? Faham. Okay, work done by normal, frictional force for settle. Total work done. Okay, tambahlah semua work kita dapat tadi. Sebab minta total. Tambah, semua dapatlah work total. Settle? Termasuklah negatif positif sign. Okay? Faham? Faham, madam. Okay, dia dapat work total. Settle. If the speed of the box is 0 at the bottom of the plane. Okay, 0 kat mana? Kat bottom ni. Calculate the speed when it travel 3.8 meter. Oh, faham tak soalan tu? Dia cakap, katakan dia bermula pada bawah ni. Dia mula pada sini, speed dia berapa? Kosong speed awal dia. Dia bergerak sejauh berapa? 3.8 meter. Soalannya, what is apa tadi? Saya lupa dah.
Cari apa ni? Speed. Calculate its Dekat speed sini. V when lah it is kan? travel. V. So kita nak trade dia sebagai apa ni? Linear motion ke, free fall ke, projectile? Linear motion. Linear motion. Kalau you trade dia sebagai linear motion, you kena ada acceleration, betul tak? Kan? Betul. So you nak cari V, awak guna formula linear motion. V equals to what? You ada S, nak cari V, U dia kosong, S dia 3.8. So A tak tahu berapa. So formula apa nak guna? Guna formula linear motion, YZ. Apa dia? V square equals to U square tambah 2AS. Ni boleh cari? Kan? Betul tak? Betul. Nak cari A tak tahu cikgu. Macam mana nak cari A? Senang saja. Daripada formula work total tadi, kita dah kira dah work total dalam soalan nombor 5 iaitu 223 Joule. Okey. Kita tahu bahawa work total adalah juga F total, summation F. Darat dengan S cos kosong. Kenapa cos kosong? Sebab arah daya net force dengan arah S mesti sama arah. Lepas tu dia accelerate. So, di sini awak boleh cari F. Di sini awak boleh cari F sebab ini 3.8, 1, work total 223, you dapat net force. Once you dapat net force, you boleh cari apa? Acceleration. Ya, guna formula acceleration. So dapatlah, bolehlah masuk dalam formula ni. Tenang je. Setakat tu faham? Faham, Madam. Faham, Madam. Settle. Tak ada susah pun. Okay, next. Settle lah work. Satu lagi, nak kira work, kira area under graph. Cikgu, area dia ada posisi negatif? Ya, ada. Contohnya, ini area dia positif. Ini area dia apa? Negatif. Kena consider sebab ada kerja positif, ada kerja negatif. Kerja positif macam contoh tadi. Kita dapati kerja yang positif tadi adalah work done by external force. Betul tak? Tapi kerja yang negatif terdapat kerja apa? Gravity dapat negatif. Work done by normal force dapat 0. Work done by friction force dapat negatif. So tak semua kerja tu positif. Ada negatif. Kakak tu faham? Faham. Okay. Ini area under the graph ni tak kisahlah kamu nak buat segitiga ke, trapezium ke, tak kisah. Itu mathematical. Siapa tak faham yang ni? Okay. Ini awak guna ni, dia guna apa? Formula trapezium. Yang ni dia guna formula trapezium. Saya tak ingat lah cikgu formula trapezium. Aku kira satu-satu. Ni setengah kali tapak kali tinggi kan. Dah pandai dia tu. Tambah apa lagi? 2 kali 5 10. Tambah lagi setengah kali tapak kali tinggi. 6, 1, 5. Macam tu lah. Alah senang je. Boleh buat Lepas tu yang ni pun sama. Okay, next. Kita nak pergi pada conservation of energy. Okay, keyword dulu. Ini untuk jawab soalan objektif. Neping hari ni. Apa dia conservation energy? Apa? Yang penting satu dia skala. Unit dia joule. Jadi dia sama dengan work tadi, betul tak? Sama kan? Betul. Sama. Okay, tak mau tengok heat apa semua, baca sendiri. Ni satu saya nak highlight. Ni satu saya nak highlight. Ni satu. Kamu tahu gravitational potential energy tu apa? Elastic potential energy tu apa? Kamu tahu tak? Tak tahu? Yang ni yang MGH. Tak tahu, Madam. Tu MGH. Pernah tengok tak formula MGH? Benar kot. Pernah lah. Awak guna simbol apa untuk potential energy? U besar ke PE? PE. Tenaga keupayaan. PE. PE, potential energy. PE, potential energy. P, potential. E, energy. Okey, kita buat simbol U besar. U kecil untuk velocity, awal. Laju awal, U besar.
Energy kompres. Kalau kita guna spring, kita guna spring ataupun elastik, benda-benda elastik, kita ada energy potential. Nama dia elastic potential. Kita guna simbol U juga, tapi formula dia apa? Half kx square. K tu apa? K tu constant of the spring lah. X tu apa? X tu berapa banyak kita kompres. Kompres tu apa? Memendek Kita ada satu spring, kita tekan dia memendek, betul tak? Betul. Dia jadi memanjang kan? Berapa banyak dia memanjang? X tu memanjang ataupun memendek lah. Dia compress. Jadinya madam, jadinya X tu pemanjangan spring lah. Betul. Pemanjangan spring ataupun pemendekkan spring. Kan pemendek pun boleh juga kalau kompres kan, betul tak? Bahasa Malaysia apa? Pemanjangan. Okey. Ataupun pemendekkan. Mendek. Please tak reti je. Okey. Kinetic energy, apa formula kinetic energy? Kita guna simbol K besar. Apa dia formula dia? Apa? Tak ada siapa cakap Kinetic energy half mv squared. Kelas. Ya, madam. Okay. Iaitu dia berkata pada motion. Kalau objek tu duduk diam, ada tak kinetic energy? Tak ada. Tak ada. Okay, jadi potential energy ada dua jenis. Sama ada the energy stored by of the system because of the position or shape or state. Okay, ini MGH tadilah. Ataupun dia bergantung kepada position. Ini position ni MGH. Ini apa? Energy store of the system because of the position. Yang ni is because of the shape. Yang kita compress ataupun semua tu lah. Ni. Okay, nama kita tengok. Tak apalah, settle lah tu. What is gravitational potential energy? Okay. Contoh awak jatuhkan buku. Buku ni tengah jatuh. So, kalau buku sedang jatuh ke bawah, tenaga apa yang terlibat? Gravitational. Sahaja. Tenaga gravitational apa sahaja? Ada dua tenaga ni. Tenaga apa tengah terlibat ni waktu dia jatuh ni? Kinetic. Dia mula-mula tenaga apa? Potential energy. Gravitation. Mula-mula potential energy. Mula-mula dia apa? Potential energy. Kat sini dia potential energy. Ataupun PE lah kita tulis PE. Lepas tu movie ni dia ada dua jenis. U pun ada, K pun ada. Kenapa ada juga U, cikgu? Masih ada ketinggian. Masih ada potential. Pada masa yang sama dia tengah bergerak. Dia ada kinetik. Dekat bawah sekali ni dia ada tenaga apa? Kinetik sahaja. Potential ada tak? Zero. Tak ada dah. Mana ada height lagi. Kan? Cikgu dia ada landing, cikgu velocity pun kosong. Jangan anggap velocity dia kosong. Kita ambil tenaga velocity pada ketika dia nak cecah lantai. Cikgu nak tanya, velocity pada ketika dia nak cecah lantai ni velocity maksima ke velocity minima? Maximum. Pandai. Silap. V dia adalah max. Kalau V dia max, dia memberitahu kita mengenai apa? Tenaga kinetik itu Maximum. Macam tu. Kalau height maksima, memberitahu pasal tenaga potensial. Kalau ketinggian maksima. Kakak tu faham? Faham, Madam? Faham. Okay. Faham. Ini faham? Tapi ini bukan word energy theorem tau. Ini bukan word energy theorem. Word energy theorem dia takir perubahan tenaga kinetik saja. Tak terlibat perubahan tenaga potensial. Okay, next. Okay, ini kita buat apa ni? Takal, sistem takal. Okay. Apa dia buat ni? Okay.
pada ketinggian 20 meter to the height. Its move pulleys and force required to bring an object mass 5 kg to the height at constant speed. Maksudnya dia gerak daripada bawah, kita angkat sampai setinggi ni. Determine the force, F. Work done by the force, work done by gravity. Senang saja, tak ada masalah pun saya rasa. Okay, macam mana kita nak kira? Bila kita naik ke atas, kita ada daya apa? Ada daya angkat lah, F ni, tension force, betul tak? T ni bersama dengan F. T tu dia sama dengan F. Ni. T ni sama dengan F. Sebab F ni T dah juga. Lepas tu ada W. Lepas tu dia move up. Tetapi constant. Maksudnya apa? Apa makna constant speed ni? Constant velocity ni? A equals to 0. Maka net force dia jadi So, sebab A dia 0. MA kan 0. Jadi T minus W equals to 0. Maka T sama dengan W weight. Awak kelas. Weight kita guna W besar. Kalau weight kita guna W kecil je. Weight kita guna capital W. Boleh faham tak ni? Boleh, Boleh, madam. Okay, dah tahu macam ni, maksudnya T ni F tadi kan? So dapatlah cari jawapan dia. So kalau dia kata dia nak cari apa ni? Force. Dapat dah lah. Work done by the force. Macam tadi juga formula dia apa? Kita buat kotak, lepas tu kita buat bracket S cos theta. So F dia adalah dia nak work done by force F lah. S berapa meter dia naik? 20 meter. Theta sudut antara apa? Pergerakan dia move up, betul tak? Bila dia move up, dia sama arah. F dengan S sama arah. So theta dia kosong. Faham tak? Faham. Work done by gravity. Work done by gravity, bila dia move up, W gravity arah dia ke bawah. So ni gravity. Apakah theta antara gravity dengan S? Mereka opposite direction. Kalau opposite, theta dia apa? 180. Sebab tu kerja dia jadi negatif. Mana dia? Ni. Dapat kerja dia negatif. Jadi work total agak-agak berapa? Work done by F campur dengan work done by gravity. Dapat apa? 982 tambah negatif 982. Dapat apa? Tak kosong lah. Ya Allah. Kerja tak ada kerja. Kalau awak buat kerja constant velocity, total work done 0. Ataupun kamu guna formula ni. Work total sama dengan apa awak belajar? Net force, betul tak? Net force darab dengan S cos 0 degree. Okay, net force kan 0 tadi. So 0 jawapan dia. Faham tak? Faham. Okay, next. Elastic potential energy. Okay, elastic potential energy pula apa dia? Dia bergantung kepada apa? Ni awak nak jawab soalan objektif esok, kata elastic potential nganga. Ni. Itulah. Okay, yang dia belai Hooke's law, saya rasa ni awak boleh faham. Betul. Area under the graph. Okay, kerja untuk awak meregangkan spring dia sama juga dengan tenaga yang tersimpan di dalam spring. Tenaga apa? Elastic potential energy. Settle. Okay, itu formula dia. Okay, setakat tu. Okay, so example 5.5. The attention of the spring. Okay. A force of cause the extension of 20 cm on the spring. Determine the elastic potential of the spring when the extension of the spring 30 cm. Okay, bila awak letak daya
sebanyak 800 Newton, didapati bahawa spring tu extend sebanyak 20 cm. Yang dibagi maklumat ni untuk cari K, tahu tak? Untuk cari K. Jangan guna 30 cm ni. Dia nak cari K ni. Guna Hooke's law. Okay. Lepas tu bila awak nak cari energy, the extension of the stream, nak cari apa? Energy guna formula half kx square. X ni baru kita guna 30 cm ni. Pastikan wajib SI unit. Unit wajib apa? SI unit. Kalau awak tak tukar unit, jawapan kamu tak dapat joule lah. Faham? Settle? Madam. Okey, cikgu rasa tak ada masalah apa. Medium je. Yap, Ulang balik tak faham lah. tak faham tang mana. Yang mana tadi? Sekejap. Dia ulang balik yang pasal extension tu. Yang A, dia extension tu. Ni sini Ah, Okey, kalau contoh macam ni lah. Satu spring, awak tarik dia dengan satu daya F. Dia kata kalau awak letak daya 800 Newton, apa jadi pada spring ni? Spring ni akan meregang 20 cm. Jadi waktu ni you bukan lagi bagi dia tergang. Dia awak just nak tahu kalau letak 800 Newton, berapa dia punya extension? 20 cm. So ini maklumat ini untuk awak cari K. Constant spring. Awak guna Hooke's law. Tak tu boleh faham? Okay, dah selesai. Hooke's law tu dia punya formula FKX square. Ya. Okay. Dia sebenarnya F equals to negative KX. So kita ambil K kan kita ambil nilai positif untuk K. Sebab dia kalau compress, kita boleh add dia negatif. Kalau dia extend, kita boleh add dia positif. Selalu macam tu lah. Akak tu boleh? Okay, boleh. Faham. Okay, dah selesai baru masuk dalam formula elastik. Tapi dia nak cari energi pada ketika dia meregang 30. Bukan pada ketika 20. Tapi awak boleh guna terus. Jangan pula awak pergi ambil 20 cm ni sebab soalan minta pada ketika 30 cm. X dia. Tapi constant spring once you dapat, you boleh guna untuk semua lah sebab spring yang sama. Faham? Faham dia. Jangan persoalan A tu, macam mana nak kira K dia? Dalam formula ni ada K, cikgu kat mana cari K? K kita dah kira tadi. Sebab K ni adalah constant spring. Constant spring ni kan still kita guna spring yang sama, K dia sama je lah. Cuma elastic potential energy berbeza bergantung kepada nilai X yang kamu nak cari tu. Bergantung pada pemanjangan dia. Madam, tadi kalau kalau dia extend dia positif lah maksud dia. Nilai dia So, X dia positif. So dalam potential US tu kan saya kena letak kalau dia compress saya kena letak negatif lah dalam tu. Dalam ni? Tak payah sebab tak payah. Negatif positif tu dia punya arah dia saja. Tak payah. Sebab energi ni kan, energi kan ni. So ini tak perlu. Sebab U kuasa 2 pun dapat positif. Okay, faham. Settle? Boleh tak? Okay, next. Boleh, madam. Work kinetic energy theorem. Okay, yang ni adalah penting juga. Sebab selalu kalau soalan final memang dia suka soalan ni. Sebab dia nak suruh awak apply antara work net dengan perubahan tenaga kinetik. Formally kita kalau soalan ni dia melibatkan paksi X sajalah, melibat horizontal motion. Okay. So kalau tengok kat sini yang melibatkan horizontal ataupun melibatkan X arah gerakan. So kalau kita tengok work net adalah perubahan tenaga kinetik. Work net mesti perubahan tenaga kinetik. Kita tak ambil delta U tu. So tenaga kinetik tu apa cikgu? Kinetik final tolak kinetik initial. Kinetik delta K. Delta tu perubahan tenaga kinetik. Apa dia? K final tolak K initial. K final half mv square, K initial half mu square. Okey, cikgu nak tanya kat awak.
Setakat tu faham? Faham madam. Okey, media nak tanya. Masa awak belajar dalam tajuk perlanggaran momentum kan? Kan ada satu ciri-ciri untuk mengenal pasti jenis collision atau pelanggaran itu sama ada elastik, kenyal ataupun tidak kenyal, awak tengok apa? Total kinetic energy conserve. Betul. Tengok kinetic energy kan. Kita tak tengok dia melekat ke tak melekat kan. Ingat tak? Yeah. Okay. So cikgu highlight lagi ayat ni. So minta hati-hati di situ. Selesai. Example 5.6, a stationary object of 3 kg is pulled upward by a constant force of magnitude 50. Maknanya kita ada satu objek, kita pull upward. Angkat macam tu. Jadi maknanya ada satu daya force tarik ke atas. So berapakah force tersebut? 50 Newton. Mass dia bagi ni M. Berapa jauh naik? 4. Okay, soalannya the net, dia suruh cari apa? The speed. Cari V, betul tak? Nak cari Betul. V. Jadi kita belajar tadi untuk cari V, ini bukan free fall sebab kita tarik dia naik ke atas. So kita ambil initially U dia kosong sebab dia start from rest. Kita cakap pun nampak tak ni? Stationary tu maksudnya apa? Pegun. Betul. Maknanya objek tu start dengan zero. Walaupun tak dia tahu U dia kosong, kita faham lah pegung. Pegung ni maksudnya mula daripada kosong. Boleh faham saya tu? Saya rasa macam tadi juga ni awak kena guna formula V square equals to U square tambah 2AS. Awak nak cari V, awak ada U, awak ada S, tidak ada A. Cari A macam mana? Guna summation F equals to MA. Alah, semua dah pandai dah tu. Betul tak? Faham tak? Faham madam. Okay, net force pula. Cikgu nak cari net force macam mana cikgu? Net force ni bukan F. Jangan keliru kan anak muridku. Wahai anak muridku sekalian. Net force bukan external force. Net force di sini, summation F ni adalah talking about force yang bertindak dalam arah motion. Kalau you gerak ke atas, maknanya force kat sini ada dua. Satu F, satu lagi W, betul tak? So wait. W ni bukan work, wait. So di sini dia F tolak W baru sama dengan MA. Ataupun F tolak MG sama dengan MA. Baru boleh cari A dia berapa. Settle? Faham? Faham. Okey, dia dapat A baru boleh cari ni. Tetapi kelas, nampak tak cikgu ajar awak tak guna kaedah ni, betul tak? Betul tak? Betul. Cikgu ajar guna kaedah yang awak dah tahu. Faham ni? Nampak tak ni? Cikgu guna kaedah force, bukan kaedah work. Setakat ni boleh faham guna kaedah force. Ini pandai. Madam. Ya. Kan soalan dia cakap suruh cari speed. Kenapa nak cari A? Ya. Sebab awak nak masukkan formula ni. Okay. Macam mana awak cari speed? Tidak ada acceleration. Okay, faham. Faham? Okay. Ini salah satu cara. Ini cara yang dia ajar kamu. Oh, okay, faham. Okay. Atau baru awak apply yang ni. Or. Ini or. Or. Kalau cikgu saya malas lah nak guna formula linear motion. Ataupun memang soalan tu cakap using work energy theorem. Kalau hang guna kaedah ni kira salah. Walaupun kau dapat jawapan betul. Faham maksud saya? Faham, madam. Sebab soalan tu kata by using work energy theorem. Dia cakap dalam soalan tu, work energy theorem, calculate speed V, contoh. So kalau dia bagi soalan macam ni, bermaksud you tak boleh guna method yang media ajar kat atas ni. Ini awak guna linear motion dengan force, betul tak? Tak boleh lah. Faham? Tapi untuk soalan ni boleh tak?
Boleh tak kita guna metod pertama ni? Boleh. Sebab dia tak cakap nak guna metod apa. Jadi awak ada pilihan sama awak gunakan ada linear motion, awak kena cari A dahulu. A dia guna net force equals to MA, tajuk force. Atau awak guna work energy theorem. Work energy theorem tu macam mana cikgu? W net equals to KF net. So kena tahu W net berapa. Nak tahu W net tu berapa? W ni work lah. Work kita belajar work F net. F net kita adalah siapa? Summation F tu lah. Summation F. Jadi awak tak perlu cari acceleration je. Terus cari F net saja. Ni. Masuk terus. Ada cari acceleration kat sini? Lagi cepat kot. Tak perlu. S cos berapa? Cos dia cos kosong lah. Kenapa cos kosong anak murid? Sebab U dia kosong. Bukan. 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 F net darat dengan S cos theta. Theta dia dalam kes ni kosong. Kenapa theta dia kosong? Theta tu sudut antara siapa? F dengan S. F net dengan S. Bukan F dengan S. F net. F net ni. Sebab awak kira word net, F net lah. F net tu daya resultant. Resultant. Daya paduan. Daya paduan di sini hanya ada paksi Y saja. Paksi X mana ada? Ada tak paksi X di sini? Tak ada. Tak ada. So, F net kamu di sini. Jadi summation FY kamu tu lah F net. Aduhai. Ya, bila awak tolak F tolak W, awak dapat nilai dia positif kan? So dia move, awak gerak dia ke atas, S dia ke atas. F ni awak ambil positif, ni negatif, awak dapat resultant dia positif. Bermaksud F ni sama arah dengan S. Jadi cos theta dia kosong. Jadi cos kosong 1. Boleh faham tak? Boleh, madam. Settle? Settle. Kenapa K initial kosong? Kinetik initial kosong. Sebab U dia awal. kosong. Tenaga kinetik awal dia kosong sebab daripada formula half mu square ni K initial. Guna hal laju awal. Kalau K final guna hal laju akhir. So U dia kan kosong. Kenapa kosong? Nampak dah keyword ni. Stationary object. Mana dia mula dengan object at rest. Faham? Faham, madam. Faham, madam. Okay, bagus. Dah 334 dah. A block of mass 2 kg slide down. Okay, ni dia slide down. Incline plane that slope downward at angle. Okay. If the block start from rest. Keyword lagi. Maknanya dia mula kat sini U dia kosong. Calculate is final speed. Nak cari apa? V. You can ignore friction. Maknanya di sini dia anggap smooth apa? Smooth surface lah, dia dah cakap dah ignore friction. Kan? Betul tak? Okay, now soalannya macam mana nak kita cari? Selalunya kelas, kalau awak nak cari V, dia beri U semua ni, dia ada dua cara. Satu cara awak boleh guna linear motion yang ni. Guna formula ni. V square equal to U square tambah 2AL. Jadi awak wajib cari A dulu guna summation F equals to MA. Itu satu cara. Atau cara yang kedua guna work energy theorem. Guna apa? Work energy theorem. So saya nak guna work energy theorem. Kalau saya nak guna work energy theorem, saya kena ada W net, perubahan tenaga kinetik. Okay, perubahan tenaga kinetik tu apa cikgu? Tenaga kinetik akhir yang saya nak cari, tolak tenaga kinetik awal. Tenaga kinetik awal kosong sebab U dia kosong. Takat tu faham? Jadi nak kena cari F net. W net adalah F net darat dengan S. Cos kosong. Memang kosong. F net tu apa cikgu? F net pula tak tahu. F net ni adalah resultant force yang menyebabkan benda tu bergerak. Nak cari resultant force macam mana? Cuba tengok free body diagram. Okey, apa free body diagram? Kita tengok free body diagram. Okey, saya nak draw. Objek tengah turun ke bawah. So, dia ada W. Betul? Ada lagi force apa lagi ada?
In. Ha? Apa lagi force ada? Lagi? Lagi? Ada lagi? Frictional. Frictional dia kata Ino. Dia kata Ino kan? Yeah, madam. Ignore the friction. So tak ada friction. Lagi ada lagi? Tension ada? External force ada? Tak ada. Ada, habis dah lah. Dah habis. Dah habis. So nak kena buat apa cikgu? Awak nak cari apa tadi? Fnet tadi, betul tak? Betul? Betul. Fnet ni apa cikgu? Summation F. Summation F ni ada dua cara boleh cari. Satu, guna formula MA. Ada A? Acceleration bagi tak soalan? Dia bagi tak acceleration ada soalan? Tak. Tak. So tak boleh guna formula ni. Okay. Ataupun kita guna resultant. Macam mana cari resultant? Tengok dia bergerak arah ni. So ini arah paksi X, betul tak? Dia bergerak arah paksi X. Paksi X ikut satas condong. Ingat ini satas condong. Paksi X ikut satas condong. So bermaksud daya yang bertindak di atas paksi X. Daya apa yang ada kat sini ni? WX, betul tak? Sini WY Betul. kan? So ni ada satu saja iaitu WX, betul? Betul. Dalam kes ni. So maknanya di sini WX, kalau ada friction tolaklah friction. Dia tak ada. Faham? Faham. So that's why Fnet engkau adalah WX. WX tu apa? mg sin theta bila awak resolve. Betul? Dah siap, barulah dapat Wnet. Work net adalah mg sin theta. Theta ni sudut ni. Sebab awak resolve. Sudut dia berapa tak? Dapatlah darat dengan displacement kau cos. Cos berapa? Okey. WX arah sini. Displacement pun arah sini. So arah theta dia berapa? Theta di sini dia keliru dah. Theta yang ni berapa? Kat sini ni theta ni berapa? Kelas. I cakap dengan you ni. Ya, madam. Nak buat sudut berapa? Nak buat 36.9 ke kat sini ni? Mana madam? Yang mana? Yang mana tu cikgu? Okey. Awak nak kira work net, betul tak? Betul? Betul. Yeah. Formula mesti F darat dengan S, betul? Lepas tu cos theta, betul tak? Betul. So cikgu tanya awak. Theta ni sini dengan theta yang ni. Theta warna hijau ni dengan theta biru ni theta yang sama ke? Betul. Apa beza dia? Warna merah. Tak sama tau. Theta yang merah ni cikgu resolve WX dengan WY. WX bila resolve dapat mg sin theta. Mg sin 36.5. Faham tak yang ni? Faham. 369. Okey, theta ni pula yang warna biru ni daripada formula work. Apa formula work? Work F S cos theta. Ni formula dia. So kalau perhatikan, F yang awak guna ni adalah yang ni. Iaitu WX. Faham? Faham. Dan WX engkau arah sini, nampak ni? Ni. So, theta yang warna biru tak disilap kita warna biru. Theta yang color biru ni adalah theta antara F dengan S. F net. Ni dengan yang ni. Berapa angle dia dua ni? 90. 90? Ni ke mana? S displacement. Displacement adalah sepanjang permukaan. Along the inclined plane. WX pun along. So apa angle dia ni? Kosong. Nampak tak? Ni mg lain. Ni mg sin warna merah. Warna merah iaitu 36.5.
Faham ke tak faham? Faham, madam. Medium, saya malas lah nak ambil cos theta tu. Kalau F net, cos theta dia mesti kosong lah, cos kosong. Tak payah susah hati. Jadi sama arah. Faham tak ni? Faham, madam. Okay, selesai? Selesai? Selesai. Awak masuklah dalam formula ni. Ni cikgu tadi, ni cos kosong ni hak biru. F net engkau memang adalah mg sin theta. Mg sin theta tu theta yang ni, theta lain. Theta kelam merah ni, ini mg sin theta yang ni. Walaupun sebut theta tapi bukan maksudnya sudut yang sama. Boleh faham tak ni? Boleh, madam. Okay, next. Ni pun sama juga, kira apa? Area under the graph. Saya rasa tak boleh buat. Kira word, lepas tu guna delta K dapat cari jawapan. Okay, selesai. Principle conservation of energy. Apa dia principle conservation of energy? In isolated system, the energy is constant. Makna tenaga akhir sama tenaga awal dalam kes isolated. Kalau nak jawab soalan objektif, pastikan ayat dia lengkap. Jangan awak kata total energy initial sama dengan total energy final. Itu sahaja. Tak cukup. Kena tambah in closed system atau isolated system atau no external force. Macam itulah dia punya ayat dia. Settle? Conservation of mechanical energy. Okay, bila sebut mechanical energy, kita ada dua, kinetic dan juga potential. Okay, setakat tu boleh faham? Boleh, madam. Jadi selalunya kita tahu tadi jumlah tenaga adalah constant, tak berubah. Jom kita tengok. Makna tenaga awal dengan tenaga akhir mesti sama. Okey, jom kita tengok objek ni. Dekat A, tenaga dekat titik A dia mesti sama. Tenaga cikgu guna simbol E besar sama juga tenaga dekat titik B, sama juga dengan tenaga dekat titik C, sama juga tenaga dekat titik D. Itulah maksud principle conservation of energy. The total energy is conserved. Maksudnya tenaga pada mana-mana titik adalah sama. Sama. Jumlah tenaga dia sama. Total energy dia sama. Boleh faham sekat tu? Boleh, madam. Okey. Yang berbeza adalah jenis tenaga. Contoh, dekat point A, tenaga apa yang ada dekat point A? Potential. Dia start pada rest, betul tak? Kalau dia start pada rest, ada tak kinetik dekat point A? Tak ada. So dekat point A dia hanya ada U. Okey, dekat point B ada apa? Ada dua-dua. K, B tambah UB. Dekat point C ada apa? Kinetic energy. Potential? Zero. Tak ada ketinggian kan? Dekat point D ada apa? Potential. Kinetic? Zero. Macam mana tahu dia zero? Ada dia cakap? Macam mana tahu dia zero? Sebab dia maximum potential. Macam mana dia tak cakap pun? Tak tahu lah media. Bagus saja salah awak. Kali dia kata maximum height, yes. Ada cakap maximum height dia tu? Tak ada. Tak ada. Tak ada, dia in progress tu. Tak ada, dia tak cakap pun. Kalau dia sebut maximum height, barulah kinetik dia kosong. Jadi cikgu, tak sebenarnya kosong lah. Yang kata kosong. Sebab tak tahu pun. Dekat D tu ada dua-dua lah. Ada in progress. Oh, okay. Nampak tak dia ada ketinggian apa semua tu. So soalannya dia kata dekat titik A tu saya kata ada potensi saja, itu confirm sebab at rest. Kinetic tak ada. Use the conservation energy, the velocity of the sphere, it passes point B, C and D. So awak nak cari velocity point B, C and D. Mana dekat point D pun ada velocity juga.
Nak tahu ada tak ada, kalau dia kosong, kosonglah. Kalau dia kalau dapat nilai, maksudnya dia ada velocity kat situ, ada kinetik. Faham tak maksud saya? Faham tak? Awak tadi awak tak pastikan dekat point D tu ada velocity, kinetik atau tidak, betul tak? Betul. So sekarang kita nak check. Macam mana? Ada ke tak ada? So tak apa. Di sini, KIV cikgu saya tak tahu ada tak kinetik dia. Jom kita check. Yang kita tahu total energy mesti sama. Sebab dia smooth. Bila smooth dia tidak ada pembaziran tenaga, makna tenaga dekat mana mechanical energy adalah conserve. Maknanya tenaga dekat titik A mesti sama dengan tenaga dekat titik B. Tenaga kat titik A apa dia? UA, iaitu mgHA. Tenaga kat titik B apa dia ada? Kinetik half mv² tambah mgHB. Tidak boleh cari V. Faham tak? Sebab M ni semua boleh cancel. Ni saya nampak M dia. Okay, V boleh didapati dekat point B. Sebab HB dia bagi, HA dia bagi. Setakat tu boleh faham? Boleh, madam. Boleh. Cuma lah ni saya rasa kat point C buat compare macam tu juga, tak ada masalah. Cuma lah ni soalan tadi, ada tak kinetik kat sini ni? Okay, jom kita checking. Tenaga dekat titik A mesti sama dengan tenaga dekat titik D. Kan dia conserve, mesti sama. So dekat titik A ada apa? mgHA. Dekat tu faham? Faham. mgHD, betul? Betul? Dekat titik T dia ada tenaga keupayaan mgHD lah kan? Ada. Betul? Okay, you tak tahu ada kinetik tak ada kan? Betul tak? Okay, now cuba tengok. Kalau you anggap kinetik dia zero, cuba tengok. M dia dengan M ni boleh cancel, betul tak? G pun boleh cancel. HA mesti sama HD. Adakah HA sama HD? Ada. Tak. Kalau dia tak sama, maknanya salahlah pengertian awak dia. Maksudnya dia tak sama. Maksud dia ada tenaga kinetik kat sini. Tak boleh lah cancel. Tak ada cancel sebab dia tak ada. Faham tak maksud saya? Dia tak betul lah. Faham. Tak betul lah awak kata dekat sini tak ada kinetik sebab HA tak sama dengan G. Gitu. Kalau dia sama, maknanya dia patah balik pada ketinggian 20 meter juga. Barulah dia, maknanya point D ni naik sampai atas 20 meter juga. Baru dia sama. Tak ada kinetik kat situ. Jadi, adalah cikgu. Ada lah. Dia tak boleh kau pandai-pandai cancel macam ni anak murid. M cancel G dengan G. Ini nenek ni tak mau cancel. Jangan awak macam ni. Mana yang boleh cancel je boleh cancel. Jangan mana-mana nak cancel. Okay. Apa setiap sebutan ada benda yang sama? Yang ada sama adalah M, betul tak? Maka M boleh cancel. Matematik cakap. Gravity boleh cancel tak? Boleh tak cancel gravity? Weh, boleh tak cancel? Tak boleh. Tak Sini boleh. ada gravity, sini ada gravity. Ini ada gravity kat sini. Tak ada. Tak ada. Dia kena setiap sempat tu ada gravity. Cikgu buat shortcut. Sebenar cerita dia lagu ni. Alahai. Dia macam ni. Cerita dia macam ni. Mg pindah ke sini. HA tolak dengan HD sama dengan setengah mv². Nampak? Yang boleh cancel M saja. Matematik kata. Kau ni pandai kau cancel kan semua salah. Setakat tu faham? Faham. Okay, settle. Habis. Nak buat ni. Okay, saya tengok power sikit. Power. Power, is it power? Ada dua jenis power. Satu average. Kalau average power ni, ni. Rate of doing work. Dia keseluruhan. Tapi dia skala kuantiti, lagi sekali dia tak ada direction. Okay. Itu average power. Kalau instantaneous, yang ni. Ni power instantaneous. Mana ni? Tak ada pun tulis power instantaneous. Aduh. Cikgu tulis lah. Instantaneous power. Apa itu instantaneous power? Apa itu? Power
At certain time. At particular time. Makna power pada masa tertentu at certain velocity. Pun boleh. Pada velocity tertentu. Makna selepas 3 saat velocity dia lain. Selepas 10 saat velocity dia lain. Makna kalau cari power pada 10 saat, kau kena cari V yang pada 10 saat lah. Kalau cari power pada masa 3 saat, kau kena cari V pada masa 3 saat lah. Boleh faham tak? Faham Boleh tak? madam. Faham? Okay. Yang ni jarang kita gunalah formula ni. Ini daripada sini. So kita kena guna formula ni dah theta dia memang kosong lah. F dengan V mesti sama arahnya. Macam mana tak sama arah? Awak tolak dia ke kanan, motion dia ke kanan lah. Boleh? Boleh tak? Boleh madam. Boleh madam. Okay, next. Macam contoh soalan ni. Calculate the average power required by the motor if no energy loss. Okay. Power adalah kerja bahagi masa. Perubahan tenaga. Boleh buat macam ni. So, awak tak perlu guna formula FV lah. Tapi satu peringatan penting ya. Kalau dia constant. Kalau dia bergerak secara constant. Ni kalau V dia berubah-ubah. Power ada power instantaneous. Katalah V dia constant. Kalau V constant, power average dia sama dengan power instantaneous. Catat. Kalau hal laju dia tak berubah, power average sama dengan power instantaneous. John. Power seketika. Tenuous ni adalah power seketika. Boleh faham tak ni? Hello? Boleh madam. Okay, settle. Okay, habis. Dan masa pun dah nak habis dah. So settle. Kita punya apa tajuk hari ni.